Okey, selamat sejahtera kepada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kristian, selainnya kepada menteri-menteri yang akan tengok rakaman saya. So, saya di sini berasal dari Sungai Wei Rumah Panjang. Bapa saya sudah meninggal dunia di usia 10 tahun saya. So, saya di sexually arrested. I tidak tahu macam mana nak cakap dalam bahasa Melayu. Sexually arrested dari 4 tahun. So, dari 4 tahun hinggalah saya pergi sana, pergi sini, rumah anak yatim lah, dekat sini lah, dekat sana. Saya selalu dituduh mencuri lah. Lepas tu, gatal lah, itulah, inilah. Dalam umur 15, bapa saya meninggal dunia sakit jantung di Batu Cave dalam umur saya 10 tahun. So, saya terpaksa setahun berhenti sekolah dan ikut mak saya pergi ke Kajang, rumah mak saudara kita. Lepas setahun itu kita telah pergi ke Pure Life Society, persatuan rumah yatim. So, di sana memang macam dari kecil memang keluarga temurun kita dibuli. Saya pun tak tahu, dari kecil kita tidak dibagi mempelajari apa-apa masakan ke apa. Ibu saya pun sama, anak saya pun sama. So, kita dibagi macam tak payah belajar apa pula, apa kita tahu kita buat. So, di umur 15 sana pun selalu dikacau, diraba, sexually arrested. So, ada suatu hari umur saya 15 tahun, form 3, saya ditolak dalam dewan tertutup. Lepas tu dikunci kunci. Lepas tu saya diperketawakan oleh semua orang. Saya sudah 15 tahun saya dah menggatal lah, apalah itulah. Dari situlah mulanya apa yang mereka kata ke atas saya semuanya dusta, sehingga pergi sana pergi sini, kahwin pun dalam seminggu mereka sudah membagi kehidupan yang neraka. Lepas tu saya dihantar ke Sungai Dua Rawang, sacrifice. Walaupun saya tidak mahu pergi tanpa suami saya, tapi ibu mertua saya memaksa saya menaiki motosikal seorang tua. Lepas tu pergi sana pun dicabul lah, digoda lah. So, saya tidak tahu, dalam seminggu kahwin lepas saya pergi kerja di Sacrifice Rawang, Sungai Dua, sehari saja saya balik, orang semua telefon, kasturi ada tak? Panggil dia RM50. Kasturi ada tak? Panggil dia RM100. So, saya pun tak faham. Memang saya tidak ada suami, telefon nombor rumah suami saya. Tapi saya dikatakan saya bagi nombor kepada semua lah, itulah. Memang macam ni. Pergi kerja mereka akan meletak bendera atas tu kasut. Saya akan ambil kasut itu, lepas tu bendera Malaysia yang sudah koyak dalam sebuah kotak dengan hormat untuk dibakar lah. Tapi saya katakan tidak menghormati bendera lah. Bermacam-macam tuduhan dituduh ke atas saya. Lepas bercerai 2010, di sini saya ingin memberitahu anak saya kembar perempuan 4 tahun mereka memberi, saya tidak mahulah memberitahu siapa dalam ahli keluarga suami saya, mereka memberi 4 tahun kembar perempuan, mereka membagi air bir Carlsberg. Saya pun marah lah, memang marah. Lepas tu dalam 4 tahun tu anak saya kena cabul kerana rumah saya dekat sini 3 rumah. Selepas rumah saya, rumah adik ipar saya lah, adik ipar kepada saya, adik lelaki kepada suami saya. So,
mereka pergi bermain dekat sana, anaknya mencabul. Kita sebenarnya anak saya adalah adik-beradik untuk budak tu. Kena cabul, lepas tu diorang datang dengan sakit. Tapi apa pun tidak dihiraukan. Saya sebagai ibu yang datang dari rumah anak yatim, walaupun tanya, walaupun marah, tapi keadilan tidak dibagi untuk saya. 2010 saya diceraikan. Lepas tu pergi mana pun, memanglah kita tak dapat kerja dekat luar. So saya masuk pub, pusat hiburan. So mana kita keluar pun memang kita minum rokok. So mana pergi pun orang ikut belakang saya. You mau dadah tak? You mau ini tak? You mau ikut sama saya tak? Saya bagi dadah. Apa saya buat? Saya tidak tahu apa sedang berlaku ke atas diri saya atau kehidupan saya. Saya pun pergilah ke balai polis. Lepas tu memberitahu kenapa selalu orang mengekori saya. Saya bukan tanya mereka dadah ke apa ke, kerana orang yang tidak dikenali pun mereka suruh naik motor, naik kereta, nak bagi dadah macam tu. So semua apa yang saya tanya tu tidak dihiraukan. Sekarang saya tidak tahu kenapa saya dibuli. Memang saya telah membuat video klip di YouTube, Kastu, KASTUMUNI, sudah buat. Kerana hidup yang sengsara, saya sudah duduk dekat jalan raya mensedekah. Tolong biarkan saya hidup, kerana mereka dalam tubuh saya, mereka pakai chip dalam tubuh saya. Saya sudah mengemis dekat tengah jalan. Biarlah saya hidup sekejap, biarlah hidup saya di tangan saya. Tapi siapa pun tidak menghiraukan sampai saya buat video klip di YouTube Kastu Muni. Yang semua maklumat yang saya beritahu itu saya tengok sendiri. Sekarang mereka kata saya anti Melayu lah. Lepas tu mereka kata saya anti Cina lah, anti Kristian. Bukan, saya bukan macam tu. Apa yang saya tengok, apa yang saya jalani sampai 42 tahun tidak dibagikan kehidupan yang gembira. Apa yang saya tengok, saya memang sebelum bapa saya meninggal, saya sudah pernah tengok turun-temurun saya, nenek saya, mak saya, mak long saya. So apa yang benar saya beritahu dalam video klip saya. Sekarang mereka kata ayo saya anti Melayu lah, anti Cina lah, anti. Saya tidak tahulah macam mana untuk keluar dari fitnah-fitnah ini. Kerana ini bukan berlaku kepada saya sahaja, saya seorang saja. Ini memang berlaku kepada Makcik Aja. Makcik Aja, kalau pergi Twitter anda boleh tengok MAKCIKHAJJH. Twitter, Instagram, you orang boleh tengok. Makcik pasal sama seperti saya yang terperangkap orang Melayu, dia kena. So dia sudah pergi, sekarang dia dekat Sweden, bebas. Lepas tu Polaris Lily, Kristian Sarawak Melanau, dia dekat Eropah, sudah bebas. Mereka semua hanya 12 tahun menyengsara macam saya lah. Sama lah, kita memang tak kenal satu sama lain. Kita 3 orang ni memang tak kenal satu sama lain. Tapi perjalanan dia, kehidupan dia, semua sama, 100% sama. Sekarang kalau saya mengeluarkan video klip untuk membebaskan keluarga saya turun-temurun, lepas tu anak saya pun kena suntuk 4 tahun tu, kena sentuh, kena bagi alkohol. Kalau ibunya membuat laporan, tidak diterima. Ibunya menjerit dekat keluarga mereka, tidak dihiraukan. Sekarang saya suruh semua yang membuat dengan saya, apa-apa fitnah yang mereka bagi saya atau apa-apa yang saya beritahu dalam video, saya mahu mereka menyiasat. Betulkah ini? Suruh mereka yang membuat dengan saya datang depan saya. Lepas tu mereka cakap saya ni anti Bangla lah, itu apa. Kalau saya tolong orang Bangla ke orang India, Malaysia you tak boleh tolong, you mahu pergi tolong orang luar negeri. Apa pula, ini satu Malaysia. Bukan kita diajar kita mesti bermesra dengan semua orang. Tiba-tiba
India cakap you mau tolong orang Melayu, kenapa you tak boleh tolong orang India? Memang dari kecil yang saya sekolah Melayu, saya tidak pernah diajari menjadi hanya tolong orang India saja. Jangan tolong Melayu, jangan tolong Cina. Tidak pernah diajari. Saya sekolah Melayu, tidak pernah diajari sebegitu. Rumah anak yatim saya pun Piola Society Batu Enam tidak pernah, kerana kami memang duduk orang Muslim, orang India, orang Cina, orang Kristian, semua kita duduk dekat sana. So tidak pernah diajari menjadi anti sesiapa. So kenapa tiba-tiba saya disengsara, saya sudah memang saya tidak tahu apa sedang berlaku ke atas saya, kerana mana orang pergi pun orang mengikori saya. Dulu saya tidak tahu, lepas saya tahu badan saya dicipkan, so saya pun sudah mulalah saya tidak boleh tahan dengan sengsara ini. Saya buat video klip ini. Sekarang dah mulalah tak boleh cakap dengan Bangla lah, tak boleh support orang Bangla lah, tak boleh support inilah itulah. Kalau sesuatu kerajaan mau pengadilan atau kebenaran dikeluarkan, tolong. Saya dah banyak keluar sampai Bukit Aman lah, itulah NGO dekat 10-15 NGO. Mana saya tak pergi sebelum saya buat video klip untuk melepaskan diri saya, keluarga saya memberontak pergi sana, pergi sini. Semua yang ada tu habis duit saja. Habis duit. Tuduhan-tuduhan yang palsu. Sekarang saya suruh mereka menyiasat. Kalau you orang mau menyiasat, suruh mereka datang depan saya. Kalau telefon, tak mau jawab. Siapa pun tak mau jawab. Siapa-siapa yang buat sama saya tak mau jawab. Apa saya nak buat? Kalau polis tak ambil laporan, kalau NGO tak ambil laporan, sampai 20 saya pergi. Ini apa? Orang yang saya membesar dari kecil, orang Kristian, mereka pun tidak mahu menjawab, kerana orang yang pertama, orang yang mula-mula sentuh dekat saya, orang yang mula-mula saya kenal ibu bapa saya. Lepas tu orang Kristian tu yang menjaga babysitting kita. Lepas tu orang yang mula-mula yang sentuh, ada banyak orang dari 4 tahun, ada 2-3 orang lah memang sexually abuse saya. Tapi orang yang pertama memang dari rumah itu. So kalau saya tanya balik, diam. Sampai hari ini saya kehilangan duit bank saya, bank simpanan saya. Kalau saya memberitahu bank Islam, dia kata saya anti Melayu. Bukan. Apa yang saya beritahu dalam video klip ini adalah kebenaran. Memang dari bank Islam saya kebajikan hilang. Memang duit BRIM tak ada. Dari kecil saya kerja menorek getah. Kerja dekat rumah orang Cina 7 rumah, 8 rumah. Lepas tu banyaklah saya buat, banyak cuci mangkuk lah, itulah inilah. Duit simpanan sebulan 30, 20 di BSN sudah hilang. Kalau saya menyatakan apa yang berlaku kepada saya, kata BSN dah hilang, mereka kata ini macam anti orang Melayu saja. Lepas tu apa saya nak buat? Polis pun tak ambil tindakan. NGO pun tak ambil tindakan. Rumah anak yatim saya pun tak ambil tindakan. Saya memang tak ada sesiapa pun untuk tolong saya. So apa saya nak buat? Apa kebenaran saya beritahu? Mereka kata ini anti Melayu, anti ini. Tiba-tiba mereka cakap jangan cakap Melayu, jangan cakap Cina. Saya memang dah keliru tau. Memang dah keliru. Dah 2 kali saya nak tengok dengan Dr. Mahathir. Memang tidak berjaya lah, tapi memang betul saya bagi surat menyatakan video klip saya dengan video klip Polaris Lily, Polaris Lily. Saya memang bagi dekat tangan Tun Mahathir. So kalau apa-apa tindakan tidak diambil atau diiraukan, apakah salah saya? Saya tak berhadkah hidup dekat dunia ni? Saya tak berhak untuk hidup dekat Malaysia ni. Apa kesalahan saya? Kalau ada kesalahan, suruh mereka datang depan beritahu saya. Beritahu saya. So apa yang saya buat dekat video klip itu bukan
penipuan atau what saya reka sendiri, bukan. Sumpah, saya tengok, saya dilarikan, saya dipukul, saya tak dibagi kehidupan yang macam semua. Memang tak bagi, sampai saya tak tahan buat video klip itu. Sekarang makcik ajar Instagram ke Twitter, saya tak tahulah. Memang saya ada simpan kandungan dia punya video semua, saya ada simpan lah. Tapi dia memang marah dengan sekelompok ketua-ketua dekat sini. Polaris Lily pun ada membuat video yang sama, kandungannya sama seperti saya. Tapi mereka memang tidak diapa-apakan. Tidak diseksa. Sampai dekat sini ada seksaan. Sampai mereka dah sampai dekat sana, tak ada seksa. So, saya memang dah buat dengan bukti kan. Saya memang dah keluarkan dengan bukti. Memang bukan saya seorang saja terperangkap dekat sini. Semua orang terperangkap. Ada Polaris Lily, makcik aja. Mereka pun terperangkap. Perangkap tahu. Mereka kata curi ni, perangkap. Curi tu, perangkap. Tak respect, tak hormat bendera Malaysia. Tak pernah saya buat macam tu. Apa cerita, ayo, ada 1,000 masalah mereka bagi saya. So, memang saya dah ada bukti sekarang. Bukan saya seorang saja difitnah dekat sini. Bukan seorang saja dibuat macam ni. Ada 3 orang. Mereka dibebaskan. Kerana saya India, memang tidak boleh melepaskan diri. Kalaulah anda atau siapa-siapa pihak yang marah sama saya, suruh mereka datang, suruh polis mengambil tindakan, suruh mereka ambil laporan. So, kita boleh bincang, kita boleh tahu siapa salah, di pihak salah. Walaupun mereka tidak mahu mengambil tindakan ke atas saya, memang dah ada bukti 3 orang wanita di Malaysia diperlakukan sebegini. So, kenapa saya selalu dibuat anak saya dipisahkan? Memang turun-temurun saya dibuat sebegini. Sekarang anak kembar saya dibagi minum Carlsberg, alkohol 4 tahun. Di sexually abuse, sampai anak saya tak boleh jalan 4 tahun. Ini ibunya. Kalau ibunya mau buat sesuatu, mereka macam marah saya. Saya tidak tahu nak buat macam mana lagi. Saya tidak mahu beredar dari Johor. Saya tidak ada tempat kerana 3 tahun, 4 tahun lepas saya menelefon kerana saya besar dekat rumah yatim piatu Piola Society. So, wanita MIC, sekarang ketua wanita MIC dulu memang dia punya ibu lah yang jaga kita. So, bila saya telefon 4 tahun lepas, dia kata, memang you tidak boleh duduk dekat sini. Kami tidak menerima. So, saya kata, bagi mother, nombor mother Manglam, saya akan telefon dia. Kerana sini, I tak boleh duduk. Mereka selalu buat saya tengok tu, tengok tu. So, saya memang tak boleh duduk dekat sini. Tiada siapa untuk tolong saya. So, tolong bagi saya nombor mother Manglam. Saya akan balik ke rumah kebajikan Piola Society. Mereka tidak mahu menerima. So, lagi siapa? Saya tak ada ibu, saya tak ada bapa. Lagi siapa saya nak minta tolong lagi? Kalaulah ada apa-apa masalah dengan saya, mereka tuduh. Tapi, kalau saya telefon balik, apakah perkara mereka menduduk saya? Tidak seorang pun yang berani menjawab saya. So, saya memang tidak tahu apakah sedang berlaku dekat sini. Walaupun ada 3 orang diperlakukan dekat sini, 2 orang dah pergi Eropah dengan Sweden. Saya seorang tengah perangkap di sini. Apa nak buat? Dari 4 tahun saya tak hidup kehidupan saya. Tak hidup, saya ditipu, duit saya ditipu, selalu ditipu. Kalaulah saya pergi menghadap mereka dengan one by one, mereka lari. Kalau telefon, mereka tak mau jawab. So, siapa mau bantu saya untuk menyelesaikan perkara-perkara ini? So, tolong, kalaulah anda tahu seseorang menteri, sesebuah kumpulan yang adil, yang boleh
mengeluarkan apa kebenaran kita 3 orang ini. Kenapa kita terperangkap macam ni? Kalau dah tahu kebenaran, kenapa mereka cuba suruh saya lari dari sini? Kenapa? Tidak sesiapa pun mengambil tindakan ke atas kita. Tolonglah saya. Saya tidak tahu apa mau buat lagi. Tolonglah saya.